Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, insyaAllah kita dah mula live kita. Okay, kita setting baru sikit kan. Kita setting baru dekat bawah. Okay, siapa yang dah online tu dengar ke? Boleh dengar ke? Macam biasa kita akan tunggu untuk cukup 3 orang live dekat Facebook dengan live dekat Instagram. Cukup 3 orang, insyaAllah kita akan mulakan sesi live kita Tadabbur Surah Al-Fil, insyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, seorang dah masuk. Okay, InsyaAllah cukup je 3 orang. Kita akan terus live InsyaAllah. Kita setting baru sikit kali ni. Kita buat dekat bawah. Okay. Okay, sementara tu dah 5 orang dah dekat Facebook dan dekat Instagram kita masih tunggu seorang lagi. Seorang lagi online, kita akan terus on insya-Allah. Sebelum kita ni kan kita okey, alhamdulillah dah 3 orang. Okay, jadi insya-Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan tadabbur surah Al-Fil, surah gajah. Yang mana surah Al-Fil ni salah satu surah favorite ramai kanak-kanak dan ramai umat Islam actually, sebab surah Al-Fil ini kan dia berkaitan dengan gajah dan dia berkaitan dengan cerita kan. Berkaitan dengan cerita. Kalau kita tengok cerita gajah ni memang cerita yang ramai suka kan. Kita just sikit kat Instagram. Alright. Cerita pasal gajah ni cerita yang ramai suka dan ni, alhamdulillah Kak Ina dah join kan. Okey, ada follower baru kan, Kak Ina Rosilna Makno. Terima kasih. Untuk kat Facebook boleh buka dekat page, dekat Instagram boleh buka dekat saya punya Instagram. Kita ada 2. Kat Instagram kalau siapa yang nak online nak online sekali, tolong nanti request, nanti insya-Allah saya approve. Okey, Kak Ina dengar jelas dekat ni, dekat Facebook. Waalaikumsalam. Okey, Abdul Qadir dah mai dah kan. Poklah tak, Ustaz Dul je tak masuk Syekh Qadir kita kan, insya-Allah. Baik, jelas ke Abdul Qadir? Jelas okey. Kat Facebook harapnya jelas insya-Allah. Okey. Dr. Syafi pun dah join. Istiqamah dari hari pertama sampai ke hari ke-18. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, dah 18 hari dah kita online tadabbur Al-Quran. Dan hari ni dia best sikit sebab kita bincang tentang surah Al-Fil, iaitu dia cerita yang cukup famous sejak kita kecil. Saya ingat lagi masa kecil dulu, kalau cerita yang menarik sikit dalam Quran yang kita ingat dan kita hafal adalah cerita Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Malah itu saya ingat dulu masa kecil sekolah, surah Al-Fil saya hafal lagi awal daripada surah An-Nas kan. Hafal lagi awal daripada surah An-Nas sebabkan seronok dengan surah Al-Fil tu kan. Seronok dengan surah Al-Fil. Dia cerita macam mana, kalau kisah ni saya rasa majoriti kita tahu cerita dia. Cerita dia macam mana? Cerita dia ada satu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita follow by surah macam biasa kan. Okey, cop. Sebelum kita pergi by surah, ada soalan yang penting dulu kita kena lontarkan sebelum kita pergi jauh. Soalan pertama adalah apakah pengajaran yang kita boleh ambil, sedangkan apa yang berlaku dia berlaku zaman dulu. Dan bila berlaku zaman dulu, dengan keajaiban zaman dulu, hari ni dah tak ada dah kan. Jadi hari ni dah tak ada dah burung ababil, hari ni dah tak ada dah
Ini kita tak tahu dah hari ini macam mana. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil, itu satu. Kedua, apakah dia watak dan tabiat manusia yang kita boleh cuba fahami, daripada surah ini. InsyaAllah kita cuba hayati bersama-sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata, tidakkah diperlihatkan kepada kamu apa yang telah terjadi kepada ashabil fil, kepada pemilik-pemilik gajah. Yang mana ashabil fil ini adalah ilmu yang semua orang Arab ketika itu sudah faham dan sudah tahu apa yang berlaku, sebab zaman mereka tidak jauh. Perkara ini berlaku ketika Nabi Muhammad lahir. Ada pandangan kata ketika Nabi Muhammad lahir, ada pandangan kata selepas Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir. Antara satu pandangan dengan satu pandangan tidak dapat dipastikan mana lagi kuat. Tapi akhirnya dia berlaku dekat dengan zaman Nabi Muhammad. Dia berlaku pada zaman Abdul Muttalib. Yang mana ketika itu Mekah, pemimpin Mekah yang paling hebat, yang paling disegani, yang paling disayangi, bukan disegani je, dan bukan ditakuti je, yang disayangi adalah Abdul Muttalib. Bagaimana kalau kita tengok Abdul Muttalib ketika itu, apa yang berlaku konflik kat Madinah, dia orang Mekah, mereka akan merujuk Abdul Muttalib. Mana dia ni memang orang yang cukup hebat. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW ketika perang Khaybar, perang Khandak, salah satu perang selepas perang Khaybar, antara propaganda musuh ketika itu kata Nabi Muhammad dah mati. Maka Nabi Muhammad berdiri atas puncak paling tinggi, dia kata, ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Dia nasabkan diri dia pada Abdul Muttalib. Nabi Muhammad kata, aku adalah Muhammad bin Abdul Muttalib. Nak kata hebatnya Abdul Muttalib, sehingga Nabi Muhammad menasabkan diri dia kepada atuk dia. Orang Arab macam tu, dia bukan Muhammad bin Abdullah, dia tak sebut Muhammad bin Abdullah, tapi dia sebut Muhammad bin Abdul Muttalib. Nak kata hebatnya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib, hebatnya Abdul Muttalib adalah kerana dia Allahu Akbar, Dr. Anas, Masya Allah. Ahlan. Abdul Muttalib, hebatnya Abdul Muttalib, sehingga kan Abdul Muttalib ini dikenali sebagai seorang yang mampu menundukkan kelompok-kelompok pihak-pihak bertelagah dekat negara Arab ni, kabilah-kabilah yang bergaduh, yang saling berbunuhan, tetapi di hadapan Abdul Muttalib mereka tidak berbunuhan. Dan dia kalau tengok ketika peristiwa dia dengan Abrahah, nampak betapa mendalamnya kefahaman dia terhadap agama Islam, yang ketika itu kita sebut sebagai agama fitrah atau agama Hanif. Agama yang lurus ketika itu yang dipegang oleh Abdul Muttalib. Sebab itu kalau kita tengok perbahasan ulama, khilaf yang besar berlaku, adakah Abdul Muttalib masuk syurga atau tidak. Majoriti ulama merajihkan meletakkan bahawa Abdul Muttalib kemungkinan besar masuk syurga, berbeza dengan Abu Talib. Kerana Abu Talib pakcik Nabi, dia sempat ketika Nabi menjadi Nabi. Abdul Muttalib adalah zaman ketika tiada Nabi. Dan mereka yang ketika itu yang masuk syurga adalah mereka ahli fitrah, dan juga yang berpegang pada agama Hanif. Itu kita cerita dalam sesi yang lain. Tapi Abdul Muttalib hebat. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa yang berlaku adalah Abrahah berjumpa dengan Abdul Muttalib. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan mereka ini dalam keadaan sesat. Maksud tadlil sini, Imam Ar-Razi kata adalah kerana mereka di dalam agama Kristian yang diseleweng. Kena ingat Abrahah ni dia agama Kristian yang seleweng, dan dia ketika itu dia ingin melawan agama Hanif, agama Abdul Muttalib dengan apa? Dengan membina rumah ibadat yang lebih besar di Sana'a Yaman. Di Sana'a Yaman, yang ketika itu berpegang pada agama Kristian. Dia bina gereja yang dipanggil sebagai gereja Al-Qulais. Yang mana gereja ini gereja yang besar, cantik, tetapi tidak mendapat sambutan setelah dibina. Masih masyarakat Arab pergi ke Mekah, masih masyarakat Arab pergi ke Kaabah. Maka dia pergi itu, dia bina gereja, dia dah tak puas hati, maka dia pergi ke Mekah untuk mengatakan hasrat dia untuk meruntuhkan Kaabah. Dia mengatakan hasrat dia meruntuhkan Kaabah. Dan ketika dia sampai ke Mekah, kali pertama bila dia deal tu, kali pertama dia sampai Mekah, itu adalah kali pertama Abrahah berjumpa dengan Abdul Muttalib. Itu kali pertama Abrahah nampak muka Abdul Muttalib. Maka ketika itu ada seorang penterjemah kepada Abrahah,
dan kepada Abdul Muttalib yang tahu kedua-dua bahasa yang dipakai oleh Abraha dan bahasa Arab. Maka penterjemah tu, Abraha berkata kepada kepada penterjemah, kan, aku tidak pernah tengok kan wajah sentampan ini dan manusia kalau dalam bahasa Arab tu dia kata ni keterampilan dia, dia punya apa istilahnya, keterampilan dia punya gaya dia punya betapa hebatnya gaya dia, ketokohan dia. Ketokohan Abdul Muttalib ni sehingga kan bila Abraha nampak pun terkejut. Oh, handsome dan ketokohan sangat tinggi kan. Dan ketika itu kan, ketika Abdul Muttalib mendengar tu kan, Abdul Muttalib dia senyum je. Kemudian Abraha dia menyatakan hasrat dia, iaitu dia ingin meruntuhkan Kaabah dan ingin meruntuhkan Kaabah supaya akhirnya Kaabah tak ada dan semua pergi ke Qulais, ke sana untuk pergi ke gereja Qulais. Maka apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib kan? Abdul Muttalib kata apa? Beginilah, aku bagi kat engkau aku bagi kat engkau 200 ba'ir, 200 unta. Aku akan bagi kepada engkau 200 unta. Maka Abdul Muttalib dia deal dengan Alan Ustaz Azali kan. Dia deal dengan Abraha dan dia kata, tak apa, aku akan bagi engkau 200 unta kan, 200 unta. Ketika dia kata dia bagi 200 unta kan, maka Abraha dia terkejut. Kan, bila dia kata nak bagi 200 unta, Abraha terkejut. Kenapa? Sebab Abraha kata, dia kata sungguhnya aku datang kali pertama terkejut kerana aku nampak begitu baik rupa paras kamu kan, dan ketokohan kamu. Dia nampak, Abraha dia kata ni kali kedua dia terkejut. Kali pertama dia terkejut sebab apa? Sebab dia nampak betapa rupa paras Abdul Muttalib begitu tinggi, begitu kacak, begitu handsome, dan juga ketokohan dia begitu hebat kan. Dia terkejut tu pertama, dan dia kata dia terkejut kedua sebab apa? Sebab aku nak pergi runtuhkan kau punya Kaabah ni kan. Aku nak runtuhkan Kaabah dan kau offer kat aku 200 unta. Dia kata tak logik, tak make sense. Aku datang nak runtuhkan Kaabah dan kau nak offer 200 unta je kan. Maka Abdul Muttalib berkata apa kan? Abdul Muttalib dia ni mauqif ataupun satu pendirian politik kan, yang bersulamkan kepada agama, yang bersulam kepada akidah, yang mana dia cukup jelas. Abdul Muttalib kata inni ana rabbal ibil, sesungguhnya aku ni penternak, aku rabbal ibil, aku ni penternak unta je kan. Aku yang ada kat aku adalah penternak unta, aku adalah penternak unta. Wa inna lil bait, dia kata, kemudian dia kata apa? Wa inna lil baiti rabban, sesungguhnya pada rumah ini ada Tuhan sayamna'uhu, dan pemilik rumah ini, Tuhan rumah ini yang akan halang kamu. Mana Abdul Muttalib kata aku deal ni kalau tengok pada syarahan kepada hadis ini, antara syarahan panjang sikit dalam Fi Zilalil Quran dan Ibn Tafsir Ibn Katsir dan juga Fi Zilalil Quran, antara syarahan dia kata Abdul Muttalib meletakkan satu pendirian bahawa sebenarnya dia tak risau pun tentang Kaabah. Dia tak risau pun tentang Kaabah kerana Kaabah ada Tuhan yang melindungi. Allah melindungi Kaabah sayamna'uhu, Tuhan Kaabah yang akan menghalang kamu. Tuhan Kaabah yang akan menghalang kamu, Abdul Muttalib kata. Jadi Abraha dia kata, dia dengar macam tu, dia dah ni. Kenapa Abraha patah balik? Kenapa Abraha sangat marah? Kerana pertembungan yang berlaku bukan sahaja pertembungan nak buat rumah, nak runtuh rumah, tak. Tapi pertembungan antara dua konsep ketuhanan, antara ketuhanan Kristian dengan ketuhanan agama Hanif. Betul tak? Agama Nabi Ibrahim, yang mana Abraha mewakili kelompok gereja, mewakili kelompok yang ingin mengembangkan gereja, yang ingin menaikkan agenda kristianisasi, yang ingin menaikkan gereja. Itu Abraha. Dan ketika dia cakap tu kan, Abraha, kita boleh bayang apa dalam kepala Abraha. Nak kata bahawa Tuhan dia, sebab cara sebut Abdul Muttalib adalah menggambarkan Tuhan itu hanya milik Abdul Muttalib dan bukan milik Abraha kan. Inna hadzal rabb inna lil bait rabban, sesungguhnya pada rumah ini Tuhan, dia akan menghalang saya nak kan. Kalaulah Abraha dia memahami bahawa Tuhan yang itu adalah Tuhan Allah, yang Tuhan Allah yang mana Allah juga menurunkan agama Nasrani kepada Nabi Isa, maka pasti dia takkan runtuhkan, betul tak? Sebab dia adalah Tuhan yang sama. Allah yang disembah oleh Nabi Isa dan Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad, Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim adalah Allah yang sama. Kalaulah Abraham memahami dimensi ini, maka Abraham tak akan nak runtuhkan. Jadi Abdul Muttalib dia bagi satu sentapan yang cukup hebat,
yang mengatakan bahawa sebenarnya kau dah tak sembah Tuhan Allah, kau dah tak sembah Allah kan, dan kau dah tak sembah ni, tetapi kau hanya bawa kepada agenda gereja sahaja kan. Ini satu sentapan yang cukup dahsyat kalau kita tengok dari angle macam tu. Kerana kita faham, kita tengok hari ini di dalam agenda Kristian, di dalam agama Kristian, dia terpecah kepada Christianity dengan Churchianity. Salah satu pecahan yang terbesar Christianity, dan salah satu adalah Churchianity. Churchianity ini dipelopori oleh Katolik, yang mereka juga adalah Kristian juga, tetapi Kristian Katolik, yang mana mereka ini ada sistem gereja yang mana mengagungkan gereja dan membesarkan gereja, dan daripada gereja itulah mereka membina sistem ekonomi dan sistem sosial, dan dari situlah dari pusat gereja itulah mereka membina sistem sosial, sistem ekonomi, sistem ibadah, semua sistem politik dan sebagainya. Dan Churchianity inilah yang membawa kepada zaman kegelapan Eropah dan zaman kegelapan kepada agama Kristian, yang mana ketika itu siapa yang nak buat jahat boleh buat jahat, yang penting boleh pergi gereja dan minta ampun, sanggup bayar, macam tu kan. Jadi itu yang berlaku dalam agama Kristian, dan tak nafikan apa yang berlaku macam Allah cerita ittakhadhu ahbarum wa ruhbanan arbaban min dunillah kan, yang mana mereka ni mengambil rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita tengok, kita dah bincang sebelum ni beberapa kali, dia dalam surah Al-Bayyinah dan di dalam surah yang satu lagi surah apa tentang orang Kristian, yang mana mereka telah mengubah ajaran Kristian, telah membentuk ajaran Churchianity ketika Council of Nicaea kan, pada zaman Emperor Constantine. Jadi ini kita cerita panjang, boleh tengok pada video dalam syarah surah Al-Bayyinah, insya-Allah. Baik, 2 hari lepas, 3 hari lepas rasanya kan, boleh tengok dekat Facebook page, insya-Allah. Baik, jadi ketika itu kemarahan Abraha bukan semata-mata sebab dia gagal untuk meruntuhkan Kaabah secara diplomasi kan. Secara diplomasi lah, runtuh Kaabah secara diplomasi, tetapi kerana Abdul Muttalib telah menafikan Tuhan Nasrani ketika itu kan, telah menafikan Tuhan yang dia nak buat sembah, telah menafikan gereja, yang baru kata gereja itu tak menyembah Tuhan pun, dia sebenarnya menyembah kepada kamu. Dan benda ni kalau tengok kepada kajian sejarah arkeologi, memang jelas bahawa apa yang berlaku dekat Yaman ketika itu kan, salah satu faktor kenapa dia nak kembangkan gereja gereja Al-Qulais ni adalah kerana faktor ekonomi. Dia ingin bawa ini, kalau tengok dalam kitab-kitab sejarah Muqaddimah Ibn Khaldun, dalam Bidayah wa Nihayah, semua disebut bagaimana ketika itu dia nak mengembangkan ekonomi Yaman dengan membuat rumah-rumah ibadah. Dan kalau tengok pertemuan yang berlaku di Timur Tengah ketika itu, Syed Qutb dia bawa satu angle yang cukup cantik. Dia kata ini adalah pertemuan, salah satu pertemuan yang berlaku di antara agama Hanif dan juga gereja, yang mana kita tahu zaman ketika itu yang menguasai Timur Tengah adalah Kristian. Yang menguasai Timur Tengah adalah Kristian. Mereka menguasai Palestin, mereka menguasai sebahagian Eropah, mereka dengan kerajaan Rom menguasai kebanyakan daripada Eropah, mereka dengan kerajaan Rom menguasai Baitul Maqdis dan mereka juga menguasai Afrika kan. Saint Augustine of Hippo dekat Afrika menguasai sebahagian daripada Mesir, Yaman, Habsyah dan sebagainya. Jadi kerajaan Kristian antara kerajaan yang besar ketika itu. Dan pertemuan dengan Abraha ni dengan Abdul Muttalib adalah pertemuan yang cukup dahsyat, sebab dia adalah bukan Abdul Muttalib berlawan dengan Abraha secara satu sebagai Abraha sahaja, tetapi berlawan dengan kerajaan Kristian secara keseluruhan, yang mana boleh buka mana-mana catatan sejarah bahawa kerajaan Abraha adalah sebahagian daripada kerajaan Kristian Habsyah, sebahagian daripada kerajaan Kristian Afrika kan. Jadi ini adalah sejarah yang memang tak ada orang khilaf padanya. Jadi dekat sini kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, dan mereka dilontarkan dengan arsala alaihim, telah dihantar kepada mereka tayran ababil, burung ababil. Dekat sini ulama ada khilaf, bukan ulama tak ada khilaf. Zaman dulu tak ada khilaf bahawa tayran ababil adalah burung, memang burung yang datang. Cuma burung ni kalau kita tengok, burung yang besar yang boleh menghancurkan ni kan, dalam mitos ada terlalu banyak burung yang besar dan ni, antaranya phoenix, antaranya garuda, antaranya macam-macam, terlalu banyak. Tapi dalam ni, dalam Islam kita pegang kepada ababil. Dan ababil datang tarmihim bijarati min sijil, dilontarkan dengan batu sijil. Batu sijil ni batu sijil ini ulama ada khilaf bagaimana rupa batu sijil.
Imam Ar-Razi kata batu sijil ini adalah batu yang dia ada sedikit tanah, dan batu ini bukanlah batu dari api neraka. Ada pandangan kata bukan batu dari api neraka. Hijaratul sijil fajam kasma, tapi dia hanyalah batu dari dunia pun. Batu dari dunia dah lontar, dan memang bila lontar tu sebabkan ni akhirnya dia tertembus badan-badan tentera bergajah Abraha. Ada pandangan kata dia adalah batu daripada neraka Sijil. Sijil ni apa? Sijil ala neraka. Ada pandangan kata dia bukan ni. Ada pandangan kontemporari daripada Syed Qutb, dia kata boleh jadi dia bukan batu dalam bentuk batu. Hijaratul min sijil merujuk kepada virus atau bakteria yang bawa virus dan bakteria, kan? Yang mana sebahagian bakteria seperti bakteria yang bawa leprosi atau kusta menyebabkan kesan seperti kesan yang disebut hijaratul min sijil ka'asfi makul, kan? Kesan dia seperti kesan yang disebut ka'asfi makul, iaitu daun-daun yang berlubang-lubang dimakan oleh ulat, nampak? Jadi tafsiran tentara apakah hakikat asfi makul, jadi kita tidak mengetahui dengan jelas, dengan tepat apakah maksud asfi makul. Asfi makul hijaratul min sijil, iaitu batu dari sijil ini batu macam mana, tetapi kesan dia jelas, kesan dia adalah ka'asfi makul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Okey. Sebab kalau kita tengok hari ini, untuk memberi kesan daun-daun dimakan ulat, cukup dengan batu tu dilontar dengan certain velocity, kan, certain pada tahap kelajuan tertentu sudah cukup untuk menembus. Seperti mana peluru. Kalau kita tengok peluru, kan, kalau kita tengok dia tembak sampai berlubang apa semua, cukup dengan peluru tu berpusing dengan besar diameter tertentu dan berpusing pada kelajuan tertentu, dia akan tembak, depan dia nampak lubang, kan? Kalau peluru, kan, depan nampak lubang kecil tapi belakang dia pecah sebab peluru tu berpusing, maka dia jadi juga macam daun-daun yang dimakan ulat. Jadi boleh jadi batu tu batu yang tidak api, boleh jadi batu tu batu ada api. Itu adalah khilaf yang tak ada isu, tapi tak ada isu yang besar lah. Dan khilaf tu khilaf yasir, khilaf yang tak ada isu. Tetapi kesan dia tu boleh jadi daripada batu api neraka, boleh jadi batu dari dunia pun boleh bawa kesan yang sama kalau diturunkan dengan certain velocity, certain kelajuan, dan tembus ke dalam gajah dengan pusingan tertentu, putaran tertentu. Boleh jadi juga dalam bentuk bakteria dan virus, wallahu alam, kan? Jadi ada banyak pandangan tentang apakah maksud hijaratul min sijil, kan, batu daripada sijil, ka'asfi makul. Tapi cukup menarik, roket yang dibawa oleh Hamas, diberi nama asfi makul, kan? Asfi makul ni kalau tanya asfi makul hari ni apa, kan, tak jumpa asfi makul ni, kan? Asfi makul ni daun-daun yang berlubang ni, tetapi kan roket daripada Hamas dia tulis nama dia diberi nama asfi makul, kan? Dan cukup menakutkan. Kenapa dia tak bagi nama hijaratul min sijil, dia tak bagi nama batu dari sijil, tapi dia bagi nama asfi makul. Dia terus bagi kesan dia adalah daun-daun yang berlubang, daun-daun yang dimakan ulat, kan? Jadi ini satu bentuk yang ni, dan cukup menarik. Kenapa Hamas dia bagi nama asfi makul? Kenapa tak bagi hijaratul min sijil? Sebab dia kata sebenarnya roket-roket semua ni kalau ditembak, kebanyakan dia tidak susah pun nak membunuh dengan sistem roket Israel, tetapi cukup dengan lontaran roket itu boleh beri tekanan emosi, tekanan psikologi kepada keseluruhan tempat. Saya ingat lagi antara syarahan diberikan oleh Hamas ketika saya dengar, kalau kat YouTube ada, boleh buka dia punya syarah-syarahan dia kata antara peperangan ini adalah peperangan psikologi pertama, baru peperangan nyawa. Jadi kalaulah ditembak roket dan roket tu kena, boleh jadi 5 orang mati. Tetapi kalau tak kena, pun, tujuan dia bukan nak kena pun tak apa, yang penting sampai, tetapi dengan bunyi siren, bunyi letupan sudah cukup untuk menyebabkan jutaan penduduk Israel dalam keadaan takut, dalam keadaan tekanan. Jadi dia kata peperangan adalah sedemikian, ada tekanan emosi terlebih dahulu sebelum peperangan mental, sebelum peperangan nyawa, kan? Kalau menang mental, maka baru boleh menang nyawa. Kalau menang nyawa tapi kalah mental, tetap kalah. Itulah peperangan. Itu falsafah peperangan. Baik. Jadi persoalan ni kita lontar awal tadi. Apa pengajaran yang kita boleh daripada surah Al-Fil ni, kan? Satu pengajaran yang cukup menarik, ada satu quote daripada para alim ulama, dia kata telah berakhirnya zaman Abraha. Telah berakhirnya zaman Abraha. Apa maksud telah berakhirnya zaman Abraha? Tengok rambut ustaz buat saya nak berperang. Jangan Umar, kan?
Rambut ni rambut PKP kan. Nanti lepas ni kita botak, insya-Allah kita taruh Dr. Omar kita frontliner, masya-Allah kan. Baik, jadi zaman telah berakhir zaman Abraha bererti kan, zaman bahawa Allah menjaga kan, menjaga Mekah dan Kaabah dengan keajaiban, dengan apa, dengan ada kata sebagai irkhas, iaitu keajaiban-keajaiban sebelum kenabian. Ada yang dinamakan sebagai karamah, wallahu alam, tapi khawarikul adah lah, perkara di luar adat. Tapi irkhas antara yang paling tepat ialah dia adalah keajaiban di luar adat yang sebelum kenabian. Maka apa yang berlaku ini telah berakhir. Hari ini kan, kalaulah diserang Mekah, maka Allah akan menyerahkan kepada umat Islam untuk jaga. Ini cabaran kita, ini ujian kita. Sebab itu kalau kita tengok pada kurun ke-6 Hijrah, berlakunya pemberontakan yang dibuat oleh Karamid, oleh kelompok Karamid Syiah dalam daulah Syiah Fatimiyah. Dalam kerajaan Syiah Fatimiyah ada satu kelompok Ismailiyah yang dinamakan sebagai Karamid. Karamid dalam Talbis Iblis ada disebut dengan kelompok ini. Dalam banyak kitab-kitab berkaitan dengan Syiah ada sebut tentang kelompok ini. Dan Karamid ini dia berjaya membuat revolusi. Cuma dia tidak berjaya menawan Iraq, cuma berjaya menawan Mekah untuk satu tempoh. Dan antara kejahatan yang dia buat adalah dia merampas, mencuri Hajar Aswad dan membawa Hajar Aswad lari daripada Mekah ke Has'a ke apa nama tempat, satu tempat nama Has'a tak silap kan. Dan apa yang dia buat, dia membunuh orang yang ingin pergi ke Mekah, orang Sunni yang ingin ke Mekah dia dibunuh, dan mayat-mayat mereka dicampak ke dalam Telaga Zamzam. Mayat-mayat mereka dicampak ke dalam Telaga Zamzam. Assalam. Dan keadaan ini berlaku dalam keadaan umat Islam ada. Dan ketika inilah keluar kata-kata ulama setelah berakhirnya zaman Abraha. Ada pandangan kata ketika zaman ini keluar. Bila saya track back balik statement tentang telah tamatnya kata-kata Abraha, ramai merujuk pada zaman Karamid yang menakluk ni. Dan pada hari ini pun sama. Hari ini kan, andai ujian coronavirus, adakah kita akan duduk je? Adakah kita sebagai umat Islam akan duduk dekat Kaabah, duduk dekat Mekah, dan kita kata tak apa, insya-Allah Allah akan lindung, macam mana Allah melindungi daripada Abraha? Adakah kita akan ambil pendirian begitu? Adakah boleh? Jawapannya tidak boleh. Jawapannya pada hari ini kena buat macam yang telah dibuat oleh zaman Abbasiyah ketika ada ketika ada wabak yang tersebar ketika di Mekah satu masa dahulu. Saya lupa detail tapi pernah berlaku satu wabak, dan sebelum ini dikosongkan juga Mekah kan, supaya dikosongkan juga Kaabah untuk supaya wabak tidak tersebar. Dan hari ini kita tengok alhamdulillah dengan kawalan yang ketat, hanya orang yang telah lepas daripada saringan saja boleh dibenarkan masuk. Itu pun dengan kawalan yang ketat, itu pun dengan tata selain dengan dahsyat. Baik. Jadi sebagai penutup, jadi hari ini bukan penutup begini. Isu dan konflik, kalau kita tengok pada watak soalan kedua, watak dan tabiat manusia. Dalam kisah Abraha dan Nabi dengan Abdul Muttalib, dia membawa kepada kefahaman kita terhadap tabiat kristianisasi. Tabiat kepada kristianisasi. Yang mana kristianisasi membawa pada satu tabiat, iaitu mereka akan cuba membina gereja yang besar-besar. Sebagai tanda menunjukkan bahawa agama Kristian telah mencapai satu tahap yang kemajuan yang tinggi. Dan perkara ini kalau buka kepada dalam satu kitab Afiqu Ayyuhal Muslimun, kitab yang ditulis oleh kelompok ulama Islam di Mesir pada zaman 1930-an. Afiqu Ayyuhal Muslimun, ada dalam 7-8 orang penulis dalam tu berkumpul untuk menceritakan bagaimana kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh. Salah satu sebabnya adalah kerana faktor kristianisasi yang berlaku, yang mana orang Kristian telah menyebarkan agama dia. Dan kristianisasi ini berlaku di Malaysia, di Tanah Melayu, berlaku di Sabah Sarawak, berlaku di Afrika, berlaku di negara Arab dan sebagainya. Dan mereka mendapat dana daripada Eropah. Dan keadaan sama berlaku sampai ke hari ini. Sebab itu kalau kita tengok kawasan sebesar 5.6 hektar di Bukit Jalil telah dibina gereja Cavalry Convention Center dengan kos banyak 200 juta dengan keluasan sebanyak 5.6 hektar. Dan kalau tengok tu memang cukup besar gereja tu, cukup besar di sebuah negara Islam Malaysia
gereja yang cukup besar dan gereja pusat convention Kristian terbesar di Asia. Pusat convention Kristian terbesar di Asia, kan? Berada di Malaysia. For what? Dalam keadaan minority Kristian di Malaysia. For what? Kan? Untuk buat pusat convention terbesar. Malah report polis yang telah disahkan berlaku berkali-kali, kan? Kelompok daripada Cavalry ini sendiri menyebarkan flyers, menyebarkan pamphlet, melakukan street dakwah dia, kan? Mengajak orang masuk Kristian, mengatakan bahawa Islam dan Kristian agama yang sama. Jadi ini adalah taktik yang sama, kan? Kristian sejak berkurun lamanya membina gereja yang besar. Dan Abraha salah seorang daripada Kristian yang penganut Kristian yang melakukan taktik yang sama, membina gereja yang besar Al-Qulais untuk menarik masyarakat Arab pergi kepada Kristian. Ini satu angle yang saya perasan tidak disentuh oleh kebanyakan tafsir, kan? Yang mana sebenarnya pertumbuhan yang berlaku adalah pertumbuhan agama. Dan benda ni berlaku selepas Nabi Muhammad pun berlaku perkara yang sama, kan? Sehinggalah berkurun lamanya. Dan kalau kita tengok di Mesir sendiri, kan, saya ingat lagi di contoh bila saya lagi dengan Syekh Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Amin, dia cerita, dia kata, walaupun aku buta tapi aku tahu kebanyakan gereja dekat Mesir ni tinggi-tinggi dan besar-besar. Di Tontor pun gereja besar. Dan kami akan membina masjid yang lebih besar. Kenapa? Sebahagian tempat di Mesir dikuatkuasakan undang-undang gereja tidak boleh lagi tinggi daripada masjid. Tapi sebahagian tidak, kan? Sebab penguatkuasaan undang-undang rendah. Jadi apa yang berlaku? Mereka bila ada je gereja yang tinggi, mereka akan cuba membina, kan, masjid yang lebih tinggi daripada gereja, supaya untuk menunjukkan syiar Islam lebih tinggi. Dan komen dia kata ini adalah untuk kita melawan agenda kristianisasi. Yang mana di Mesir, orang Kristian orang Arab ni kalau tukar kepada agama Kristian, dia tidak berlaku macam Malaysia. Sebagaimana kalau kat Malaysia tidak boleh bertukar dekat IC, tidak boleh ada sekatan yang senipis kulit bawang, iaitu tidak boleh tukar IC. Itulah undang-undang yang senipis kulit bawang, kan, yang kita pertahankan supaya kristianisasi tidak berlaku, kan. Dan statement umum di dalam perlembagaan tidak boleh disebarkan, dan juga syarahan kepada perlembagaan, dan juga undang-undang negeri masing-masing. Itu saja yang kita ada untuk menghalang kristianisasi berlaku. Tapi adakah tidak berlaku? Jawapannya berlaku setiap masa, dan tidak ada bukti pun bahawa masyarakat Kristian paderi Kristian tidak merubah pandangan mereka untuk tidak mengajak orang kepada Kristian. Cuba tanya orang Kristian yang paderi mereka, ada tak mereka tidak ajak orang kepada Kristian? Mereka pasti akan kata mereka akan ajak kepada kebaikan dan sebagainya. Jadi kristianisasi tetap berlaku sampailah ke hari ini, kan. Cuma mungkin ada yang kata apa yang kita nak takut? Ini adalah pergi kepada pandangan kedua. Pandangan kedua yang mana kalau kita tengok, kan, mereka bukan lagi ingin mengajak kita kepada Kristian, tetapi cukup sekadar kalau umat Islam itu, kan, umat Islam itu cair pegangan Islamnya dan kembali kepada menjadi boleh menerima ajaran Kristian sebagai satu kebenaran kepada orang Kristian, sudah cukup. Kena faham angle ni. Menerima ajaran Kristian sebagai kebenaran kepada orang Kristian. Sebab kita sebagai orang Islam, bila kita sebut la ilaha illallah, berarti kita tidak menerima Kristian sebagai kebenaran walaupun kepada orang Kristian. Maka kita akan kata orang Kristian di dalam kesesatan selagi mana tidak mendapat hidayah. Ini adalah satu kefahaman yang cukup jelas di dalam prinsip la ilaha illallah. Ada orang kata, kalau macam tu Ustaz, mana kita tak boleh hidup dalam haram ni? Tidak, kita memberi hak, tetapi dalam keadaan memberi hak, kita tidak mengiktiraf Kristian sebagai satu kebenaran. Ini cukup jelas, kan? Ini cukup jelas, kan? Jadi kalau kita yang telah pelajari pelbagai ayat Quran ni, kan, pelbagai Quran, kecairan yang dibawa ini menyebabkan kita seolah macam tak belajar ayat Quran pun, kan? Tak belajar Quran pun. Malah Abdul Muttalib yang tidak pernah membaca Al-Quran lebih kukuh, kan, ke agama akidah dia berbanding kita, kan. Abdul Muttalib yang tak baca Quran pun lebih kukuh, sebab dia boleh bagi stand kepada Abraha. Dia bagi stand dalam bentuk stand yang cukup dahsyat, yang kata bahawa Tuhan kamu salah, sebab Tuhan yang betul ada kat Kaabah je, kan. Yang kulas ni bukan Tuhan yang betul, kan. Inni ana rabbal bait rabbal bil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, kan. Begitu kukuhnya akidah yang dipegang oleh Abdul Muttalib. Baik, sebagai kesimpulan, kita dah sampai ni. Sebelum kita pergi sesi soal jawab, kan, ada soalan semalam ada soalan berkaitan dengan surah. Semalam kita lalu surah
Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah. Okey. Ada soalan berkaitan surah Humazah, saya akan jawab hari ini kejap lagi. Tapi sebagai kesimpulan kepada surah Al-Fil, dia adalah satu kisah yang mana kita kena kuasai kisah tu dan kita kena sampaikan kepada anak-anak kita. Sebab apa? Sebab ini antara kisah di dalam Quran yang akan cukup melekat kepada kepala anak-anak. Sebab anak-anak kita boleh bayang gajah, betul tak? Elephant, dia boleh bayang elephant macam mana. Dia boleh tengok. Pada kata, oh elephant mati, kena baling batu oleh burung. Dia boleh bayang. Ini adalah cerita yang watak dia adalah watak yang kanak-kanak boleh bayang. Biasanya kanak-kanak umur 4 tahun, 5 tahun dia dah tahu bird, dia dah tahu elephant, dia dah tahu batu, dia dah tahu batu tu boleh dibaling. Malah dia dah biasa kadang baling mainan kat adik dia, jangan baling, sakit. Kan? Betul tak sakit? Jadi kita kena ada skill. Untuk kali ini ketika PKP, sila ajar anak masing-masing kan surah kan. InsyaAllah Syafiq. Sila ajar kepada anak masing-masing. Ajar anak kita apa? Ajar kepada anak masing-masing surah Al-Fil. Ajar kepada anak-anak masing-masing surah Al-Fil. Ajar dalam bentuk penceritaan. Dan cerita surah Al-Fil ni jangan risau kalau kita cerita tu terlebih-lebih. Jangan risau. Dia kadang-kadang gajah tu besar. Tak ada masalah. Selagi mana cerita dalam berkaitan gajah. Tak ada masalah kalau cerita dia berkaitan burung. Burung yang terbang besar campak batu. Tak ada masalah. Batu yang besar, batu tu jatuh tembus. Jangan kita rasa takut, takut saya tersalah tafsir Quran. Tidak. Sebab Quran cakap dengan jelas. Gajah. Dengan gajah tu memang besar. Batu. Dan batu tu ulama memang tafsir besar. Dan burung yang besar ababil. Kan? Nampak? Jadi, ini semua adalah perkara yang jelas di dalam Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran. Jadi kita cerita dengan gaya yang ni. Dan ini antara cerita favourite cerita favourite anak-anak saya. Cerita macam mana kita cerita. Tahu tak sebelum Nabi Muhammad lahir kan? Ini kisah cerita dia. Kalau nak rekod tunjuk kat anak pun boleh kan? Kita cuba. Seminit cukup dah cerita dia. Tahu tak masa Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad lahir kan, Rasul ketika itu ada orang jahat nama Abraha nak serang dan runtuhkan Kaabah. Terus anak saya tanya, Abah Kaabah tu apa? Kan? Sebab dia kecil lagi 4 tahun tak tahu Kaabah tu apa. So nampak anak kita belajar Kaabah tu apa kan? Kemudian kita sambung kan? Dia nak serang Kaabah, nak lawan Kaabah. Lepas tu atuk Nabi Abdul Muttalib kata, jangan risau. Dia kata, aku tak takut. Sebab apa? Sebab Allah akan jaga Kaabah. Maka Abraha balik dalam keadaan marah. Nampak? Anak-anak kita nampak marah tu sifat yang tak elok. Nampak? Kita cerita dia. Maka anak kita, memang dalam hadis dalam Ibnu Katsir dia bawa hadis tu, dia kata bukan hadis, bawa kisah bahawa memang Abraha balik dalam keadaan marah. So Abraha balik dalam keadaan marah. So anak kita tahu, marah macam Abraha. Nampak pengajaran. Kemudian balik dalam keadaan marah. Bila marah tu dia bawa gajah dia semua nak pergi lawan Abdul Muttalib atuk Nabi dan runtuhkan Kaabah. Tengah perjalanan gajah jalan banyak kan. Kalau siapa yang kreatif lagi, dia nyanyilah dengan lagu, ada adjust sikit dengan lagu Didi and Friend. Lagu Didi and Friend tak sama je kan. Gajah Abraha berjalan-jalan, contoh kan. Buat kan contoh. Jadi anak-anak kita akan seronok kan. Lepas tu datang burung ababil lawan gajah. Burung ababil baling batu. Habis semua gajah dah mati semua. Contohlah kan. Ni spontan je kan. Jadi kita ajar anak kita dengan lagu-lagu begini, dengan cerita-cerita begini, anak kita melekat. Rupanya ada Allah SWT. Nampak pengajaran. Dan Allah jaga kan. Allah jaga kan kepada mereka yang Allah nak jaga. Kemudian kita kata, kalaulah Kaabah pun Allah boleh jaga kan. Bayangkan Allah kita, kalau kita zikir, kita baca Quran, kita solat, Allah jaga ke tak? Allah jaga kan. Terus anak tanya, Allah hantar burung ke? Tak, Allah hantar yang lagi kuat dia burung. Allah hantar apa? Abah kan? Allah hantar malaikat. Nampak? Jadi ini adalah perbahasan dan perbincangan dengan anak-anak berkaitan dengan alam ghaib, berkaitan dengan kisah-kisah dalam Islam, berkaitan dengan perkara yang akan membina akidah dan keimanan anak-anak kita. Nampak? Kan? Sebab itu kisah ni kita kena kuasai. Dan apa pelajaran dia? Pelajaran dia pertama. Pertama dia adalah kena sentiasa berdoa kepada Allah. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Berdoa dan tawakal. Nampak? Itu soalan pengajaran pertama. Pelajaran kedua, jangan marah. Marah macam Abraha. Pelajaran ketiga, apa? Pelajaran ketiga, kalau kita buat salah, takut-takut nanti jadi macam Abraha, Allah akan denda kita. Jangan cakap hukum. Anak kita tak faham, denda. Kalau Allah denda, takut, betul tak? Nampak? Anak kita, dia terbina dalam dia kisah Abraha, kisah Al-Fil. Dan pelajaran tu pun kita pun dapat
hayati bersama. Berapa banyak kita yang bila kita ditimpa musibah, kita tidak berdoa kepada Allah, kan? Berapa banyak daripada kita yang bila kita ditimpa musibah, nak jual lambat sikit join yang bila kita ditimpa musibah, kita tidak berdoa kepada Allah. Berapa ramai daripada kita bila kita ditimpa musibah atau kita bergaduh dengan orang, kita tidak berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Kita kata tak apa, alah benda macam ni basic je, aku boleh settlekan. Tapi apa salahnya kita berdoa terlebih dahulu, kan? Itu. Tetapi bagi orang besar, kita ada pelajaran yang lebih tinggi. Kita melihat dari sudut pertumbungan antara agama, kan? Bagaimana Masya Allah, tapi dah sempat join, Alhamdulillah, kan? Kita dapat tengok bagaimana pertembungan antara agama ni adalah pertembungan yang Allah sebut yang akan berlaku sampai hari akhirat. Pertembungan di antara agama Islam dan agama lain, agama Hanif dan agama lain. Sebelum daripada Islam, agama Hanif dengan agama lain, dan masuk Islam, agama Islam dengan agama Kristian dengan agama lain. Jadi apabila kalau kita ingin bawa kepada slogan rahmatan lil alamin sebagai contoh, ada isu tak? Tak ada isu jika ia dibawa kepada dakwah Islamiah, iaitu mereka ini kena memahami bahawa rahmatan lil alamin bererti Islam adalah agama yang paling benar dan agama kamu salah, kan? Sebab itu bila ada orang tanya kepada saya, rahmatan alamin macam mana? Macam Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik bila berdebat dengan penuh adab dan berdebat dengan menyatakan hujah secara ilmiah, itulah rahmatan lil alamin. Nampak? Dan rahmatan lil alamin bukanlah bermaksud kita kata Islam dan Kristian adalah kebaikan yang sama. Mereka kedua-dua membawa kepada kebaikan. Itu adalah jarum-jarum halus agenda pluralism, yang mana kita harap-harap kita tidak terpengaruh padanya. Dan kisah Ababil ini, kisah Al-Fil ini, kalau kita tengok, kan, dia mempunyai penerangan saintifik yang cukup logik. Kalaulah yang dimakan itu secara bakteria, leprosi dan sebagainya, ataupun batu itu memang betul burung hantar dan turun, dijatuhkan dalam certain velocity and certain rotation, memang akan kesan dia macam daun-daun yang ka'asfin ma'kul, dan ka'asfin ma'kul. Nampak? Jadi wallahu a'lam bisawab. Soalan, siapa ada soalan berkaitan semalam? Kalau tak, saya akan petik soalan yang ni. Ada siapa nak tulis soalan kat Instagram atau Facebook, silakan. Kita habis dalam 2-3 minit lagi, insya-Allah. Baik. Ada. Okey, kalau tak ada satu soalan berkaitan dengan wailul likulli humazatil lumazah. Soalan dia adalah, semalam ada orang PM, dia tanya, Ustaz, macam mana orang Islam tu nak kaya kalau kita tak boleh kira harta, kan? Maka saya kata, kena tengok kerangka surah Humazah semalam, wailul likulli allazi jama'a malan wa adadah. Dia ada satu poin dekat situ, yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka bahawa harta mereka ni akan kekal dan akan bawa kepada ke akhirat. Nampak? Mereka hanya bersangka-sangka sahaja. Tetapi mereka yang yakin akan bawa akhirat adalah dalam bentuk apa? Lawan sangka-sangka adalah yakin. Yakin adalah bila kita infak. Nampak? Orang Islam hanya boleh mengira harta sebenarnya, dan hanya apabila hartanya, hanya apabila hartanya itu diberkati, bila dia kira-kira harta dia tu, dia kira untuk sebagai infak terlebih dahulu. Bererti bila kenaikan gaji, dia kira berapa kenaikan infak dia terlebih dahulu. Bila nampak ada peluang di dalam PKP, bukan PKP, dalam PKP ini, dalam krisis yang berlaku ni, kita dapat duit tambahan, kereta tak payah bayar, kredit kad atau permohonan tak payah bayar, rumah tak payah bayar, dapat keluarkan 500 KWSP, dapat lebih kurang 2,000 ke 2,000 lebih sebulan. Maka first thing dalam kepala dia, bukan apa Foodpanda yang dia nak ni, apa Shopee dia nak beli, apa lagi barang nak beli, bukan first thing, tetapi berapa persen yang dia nak infak kepada orang yang memerlukan. Jadi soalan ni kita kena jawab. Dari dulu, daripada awal kita dapat duit-duit ni sampai ke hari ni, kan? Dalam sepanjang krisis ni, berapa banyak ringgit yang telah kita infak kepada mereka yang memerlukan. Dan bukan susah pun nak infak. Tekan infak. Tak susah pun, kan? Malah ada banyak, kalau tengok kat Instagram lagi senang, scroll, kan? Apa ni je, QR code, QR Pay, settle. Kan, kat Facebook, scan QR Pay, Maybank, dan terus bayar. Ya Allah, begitu mudah, kan? Malah nak buka Facebook, tulis status pun lagi susah, kan? Nak buka YouTube, type, kan, apa benda nak tengok pun lagi susah, kan? Nak sedekah lebih senang. Nampak Facebook, kita scan je, kan? Terus boleh infak. Masya Allah, cukup mudah, kan? Jadi itu berkaitan infak. Dan sebagai penutup, macam biasa, Ramadan tak lama lagi, dalam 3-4 hari lagi. Ya Allah, Ramadan 3-4 hari lagi. Ini adalah weekend terakhir kita sebelum Ramadan.
Yang mana next weekend Ramadan dia jaga 23 so next weekend kita kemungkinan besar dalam Ramadan dah. Wow, cepat. So this weekend, esok kan, hari Ahad, sila kemas rumah, sila pastikan buat Ramadan spring cleaning dan bersihkan dua perkara. Bersihkan rumah, bersihkan hati kita untuk kita bersedia bulan Ramadan. Jangan masuk Ramadan baru nak bersihkan hati kita. Jangan masuk Ramadan baru nak bersihkan hati kita. Mulai sekarang bersihkan hati kita untuk persediaan kita pada bulan Ramadan, insya-Allah. Okey. Dan macam biasa saya akan pesan setiap malam sebelum tutup, saya akan pesan kan, mereka yang tidak bersedia lagi pada Ramadan patut dah bersedia 6 bulan lepas. Sahabat bersedia 6 bulan lepas. Kalau ikut quote daripada Imam Qadir Al-Kailani dalam kitab Ghunaiyah kan. Jadi kita dah lewat dah ni untuk bersedia. Kalaulah kita masih tak qiyamul lail lagi, semalam pagi tadi qiyamul lail tak qiyam. So maknanya tak ready lagi untuk Ramadan. Hari ni berapa juz dah baca? Satu muka surat pun tak baca. Tak ready lagi untuk Ramadan ni. Solat sunat hari ni berapa banyak solat sunat? Tak ada satu pun solat sunat. Ya Allah. Maknanya apa? Tak ready lagi kita untuk Ramadan. Ya salam. Esok dah tak ada alasan dah. Tak cukup masa dah ni. Sila bersedia daripada esok. Teruskan esok qiyamul lail, solat sunat sebelum subuh, solat subuh, habis solat subuh, solat duha, lepas solat duha solat 2 rakaat sebelum zuhur, lepas solat 2 rakaat sebelum zuhur, solat zuhur, solat 2 rakaat selepas zuhur, selepas itu solat 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar, solat 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, solat witir dan Quran 1 juz. Sila tolak diri kita untuk bersedia untuk Ramadan. Takut-takut apa? Takut-takut kita tak sempat jumpa Ramadan kali ni. Siapa boleh jamin dalam 4-5 hari ni dia tak meninggal? Tak ada siapa boleh jamin, betul? Takut kita tak bersedia berjumpa Ramadan. Dan kalau kita tak bersedia berjumpa Ramadan dan kita tak dapat peluang berjumpa Ramadan dan kita tidak bersedia apa-apa, maka adakah Ramadan kali ni kita akan dapat pahala? Ulama tak ada khilaf. Orang yang tidak bersedia berjumpa Ramadan, kalau dia mati sebelum Ramadan, dia tak dapat pahala Ramadan. Itu ulama tak ada khilaf. Ulama hanya khilaf kepada mereka yang bersedia sebelum Ramadan, adakah mereka akan mendapat pahala Ramadan. Malah ada sebahagian besar pandangan mengatakan mereka akan mendapat pahala Ramadan, mendapat pahala bulan Ramadan. Sebab mereka dah bersedia sebelum Ramadan. Sebab itu pentingnya persediaan sebelum Ramadan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Moga-moga Allah merahmati kita. Terima kasih kepada semua yang online. Kak Ina yang baru start online malam ni, dan kepada semua di Instagram dan di Facebook. Rakaman insya-Allah lepas ni saya akan cuba upload dekat IGTV. So dah boleh tengok dekat IGTV saya insya-Allah selepas ini. Di Facebook macam biasa rakaman ada sejak daripada hari ke-4 tak silap. Jadi boleh rujuk pada rakaman-rakaman yang lepas. Dan saya fokus kepada juz 30. Kenapa? Sebab juz 30 juz yang paling ramai hafal, supaya dalam bulan Ramadan nanti kita boleh solat dengan lebih khusyuk, dengan lebih tadabbur Al-Quran ketika solat dan baca juz 30. Lepas ni kita baca wal asr pun penghayatan dia lain, baca surah Al-Fil pun penghayatan kita lain, insya-Allah. Moga Allah merahmati kita. Kita tangguh dengan tasbih surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Esok temu janji kita pukul 9 macam biasa. Kita akan buka surah, ya Allah lupa. Surah apa esok? Selepas ni Al-Fil. Saya pun dah keliru. Surah dia dah hujung-hujung ni surah. Surah Al-Fil surah apa? Sekejap. Lepas surah Al-Fil ada siapa ni? Ingat. Lepas surah Al-Fil, Allahu Akbar. Sekejap Selepas surah Al-Fil, tolong ambil Quran jap. Selepas surah Al-Fil kita akan tengok surah Al-Quraisy, insya-Allah. Esok pukul 9 kita akan bersama-sama tadabbur pada pukul 9 malam surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy ni kita tengok macam mana nature orang Quraisy, dan kita tengok adakah hari ini masih wujud orang Quraisy ni. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.